Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang berbahagia, ingin sekali saya memulakan khutbah pada hari ini dengan berpesan kepada diri saya sendiri. Seterusnya sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, perteguhkanlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan elemen utama mengerjakan segala titah perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah yang terbaik bagi mereka yang ingin mendapat dua kemenangan yang hakiki. Hidup di dunia mendapat keridaan Allah, hidup di akhirat mendapat syurga Jannatun Na'im, syurga yang penuh dengan nikmat daripada Allah. Sebahagian daripada kesempurnaan takwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan menyempurnakan ibadat dengan begitu sempurna di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mimbar ingin menyeru kepada saudara-saudara kita yang berada di mana sahaja, di bawah pokok, di atas motor, di kedai-kedai dan sebagainya, tinggalkan segala urusan. Datanglah masuk ke dalam ruang utama masjid ini untuk sama-sama kita menyempurnakan kesempurnaan Jumaat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kita apabila mulanya, iaitulah azan dialunkan, bermulanya khutbah, waktu itu tinggalkanlah sebarang urusan, termasuk jual beli. Malah jual beli kepada ahli Jumaat ketika khutbah dialunkan sehingga sembahyang Jumaat, jual beli itu urusannya haram di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi ahli Jumaat. Mudah-mudahan kita semua mendapat keridaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumaat yang berbahagia, mimbar pada hari ini ingin menyentuh tentang seruan utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita berada dalam suasana mood yang masih ada untuk menyambut perayaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kita berada pada bulan Rabiul Awal, hari Jumaat minggu yang keempat. Bulan Rabiul Awal mendapat kemuliaan kerana ia menumpang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala takdirkan berlaku pada bulan Rabiul Awal, iaitulah bahawa sesungguhnya Nabi diputrakan pada bulan Rabiul Awal. Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah bintul Khuwailid juga pada bulan Rabiul Awal. Malah Nabi melakukan hijrah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencetuskan tamadun yang paling utama di atas muka bumi juga berlaku pada bulan Rabiul Awal. Malah Nabi diwafatkan juga pada bulan Rabiul Awal. Sebab itulah Imam As-Suyuti rahimahullah di dalam kitabnya Wasail fi Syarh Syama'il, beliau menyebut, iaitulah alangkah bagusnya kepada manusia apabila mereka berada pada bulan Rabiul Awal, mereka sentiasa menumpukan ingatan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak cukup dengan menumpukan ingatan
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting ialah kita meneruskan perjuangan yang dimulakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengutamakan seruan utama yang dimulakan dan kemudian diasaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia seruan utama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seruan utamanya ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitulah kalimah tauhid, kalimah akidah, iaitulah seruan utama Nabi mengajak manusia untuk membersihkan akidah, menyucikan akidah. Tauhidnya hendaklah sempurna di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang sudah ahli tauhid hendaklah diperkemaskan tauhidnya. Orang yang belum menjadi ahli tauhid hendaklah didakwah oleh kita yang ahli tauhid ini bersungguh-sungguh supaya mereka meninggalkan sembahan-sembahan yang lain daripada Allah. Mereka kembali bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu sempena seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimbar hari ini ingin menyentuh tentang kesempurnaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut kacamata ulama-ulama yang muktabar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang berbahagia, antara kesempurnaan tauhid yang perlu ada kepada semua manusia di atas muka bumi, seperti mana yang disebut oleh Syekh Zakaria bin Muhammad Saman, seorang ulama yang muktabar daripada bumi Nusantara, Allah yarham, dia sudah dijemput untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam ucapan dan pengajarannya beliau pernah menyebut, iaitulah kesempurnaan tauhid itu terletak kepada 5 perkara yang perlu ada kepada setiap ahli tauhid di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika kita nak menjadi manusia yang meneruskan kesinambungan perjuangan yang diasaskan oleh Nabi, hendaklah 5 perkara ini juga menjadi keutamaan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia 5 perkara itu? Iaitulah disebut oleh Syekh Zakaria bin Muhammad Saman. Yang pertamanya, sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertamanya ialah tabarra'a ma siwallah. Maksudnya, hendaklah kita membersihkan keyakinan dan akidah kita dengan kita berpaling yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya disebut oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi rahimahullah di dalam kitabnya Haqiqatut Tauhid, iaitulah cara pembersihan yang paling utama untuk kita membuang, iaitulah maknanya diri kita daripada ingatan ketaatan kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah hendaklah kita mengiktiraf dan kemudian mengimplementasikan antaranya, iaitulah tidak ada Rabb yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya tidak ada wali yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudiannya tidak ada penghukum yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Barulah sempurna cabang tauhid yang pertama kepada kita, iaitulah yang agak menyedihkan kita banyak lagi di kalangan masyarakat Melayu, iaitulah dia menyebut tidak ada Tuhan yang lain daripada Allah, tetapi dari segi Rabbnya dia menyembah yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan wali, iaitulah tempat ia memohon perlindungan, tempat ia memohon permohonan, tidak yang lain, iaitulah kepada yang lain, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting lagi ialah masyarakat Melayu kita masih berpegang penghukum yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disuruh oleh Nabi, disuruh oleh Allah taala kepada Nabi untuk disampaikan kepada manusia dengan firman Allah yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul aghairillahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai', sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad,
Adakah patut aku memilih Rabb yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah lah Rabb daripada tiap-tiap sesuatu. Sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Yang keduanya, iaitulah wifaul amrillah. Hendaklah kita sentiasa tekun untuk melaksanakan apa yang disebut dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada perintah yang kecil-kecil sehinggalah kepada perintah yang besar-besar. Hendaklah kita istiqamah, bersungguh-sungguh, bukan dalam keadaan senang sambil lewa ataupun dipandang remeh temeh di atas muka bumi Allah. Contohnya, apabila kita melakukan ibadah sembahyang, kita bukan sekadar bersembahyang, tetapi akan menunaikan segala hak-hak dan rukun bersembahyang di atas muka bumi Allah. Apabila kita berjuang di jalan Allah, kita bukan sekadar melepaskan batuk di tangga, tetapi kita sanggup, iaitulah mengorbankan segala apa yang ada pada kita. Barulah sempurna tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiganya disebut oleh ulama ini yang perlu kita pertahankan untuk jadikan kekuatan sempurna tauhid kita, iaitulah hifzul amanah, sentiasa memelihara amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya seperti yang disebut di dalam Al-Quran, firman yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah bentangkan amanah kepada langit, bukit bukau, gunung ganang, semuanya menolak, refuse, enggan untuk menanggung amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana begitu hebat, kerana begitu besar amanah Allah, kekerdilan yang ada kepada mereka. Tetapi Tuhan sebut di dalam Al-Quran, wa hamalahal insan, manusia sanggup untuk menanggung amanah Allah. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu jenis zalim dan jenis jahil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini mengisytiharkan bahawa persoalan bukan lagi untuk kita bicarakan mampu ataupun tidak, suka ataupun tidak. Maksudnya ialah kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh menanggung amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah yang dimaksudkan ialah niabatan anin nubuwah fi hirasatid diniyah, menjadi pengganti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kesucian agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian pelihara pula amanah-amanah yang lain yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya jawatan, di mana jawatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap manusia di atas muka bumi, tidak kira yang kecil-kecil ataupun yang besar, bukan satu keistimewaan, tetapi sebagai satu tanggungjawab yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi pernah menyebut, innaha amanatun wa innaha khizyun yaumal qiyamah, sesungguhnya jawatan itu merupakan amanah dan ia akan menjadi penyesalan kepada setiap manusia, iaitulah pada hari kiamat esok untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara tanda memelihara amanah yang paling besar dengan jawatan, iaitulah jangan kita seronok dengan jawatan, tetapi penuhilah tanggungjawabnya. InsyaAllah orang yang memenuhi tanggungjawabnya, dia mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian disebut lagi oleh Syekh Zakaria, iaitulah yang keempatnya, ciri manusia yang sempurna tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah yaqin ala hukmillah, sentiasa yakin dengan hukum Allah, sentiasa berpegang dengan hukum Allah, jangan ragu-ragu dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana hukum Allah diciptakan oleh Allah yang menciptakan kita, tentulah Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Apabila ia meletakkan hukum, itulah hukum yang terbaik kepada kita di dunia dan juga di akhirat Allah
Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang berbahagia, yang terakhirnya sifat tauhid yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala ialah da'watun nas ilal Islam. Hendaklah kita menjadi manusia yang sentiasa menyeru manusia yang lain kepada Islam. Jika sesama Islam, hendaklah kita bertanggungjawab untuk menyebarkan Islam kepada semua manusia Islam, supaya orang Islam menjadi orang yang benar-benar Islam dan beriman kepada Allah. Gunalah kelebihan apa saja yang diberikan oleh Allah. Ada yang boleh bercakap, bercakaplah demi kepentingan Islam. Ada yang boleh menulis, menulislah demi kepentingan Islam. Ada yang ada harta benda, nafkahkan demi kepentingan Islam. Ada yang tidak boleh apa sahaja, iaitulah nafkahlah setakat mana kemampuannya. Insya-Allah dia akan menjadi manusia yang dirahmati oleh Allah. Untuk yang bukan Islam pula, hendaklah kita sebarkan Islam sehingga mereka benar-benar memahami Islam. Walaupun mungkin mereka tidak memeluk Islam, tetapi mereka akan menjadi penyokong utama kepada Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah jika peranan ini kita jalankan, kitalah orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah ada di kalangan kamu orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Mereka lah orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang berbahagia, oleh itu kembalilah kepada akidah yang sebenar. Hampirilah majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sayangilah ulama-ulama kerana mereka pewaris kepada para nabi yang muktabar di atas muka bumi Allah. Insya-Allah apabila keutamaan seruan Nabi menjadi keutamaan kita, kita akan diberkati dalam hidup kita dan mendapat rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazina immakkannahum fil ardh aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Shadaqallahul azim. Dan orang-orang yang jika kami tetapkan kedudukan mereka di atas muka bumi, mereka akan menyempurnakan ibadah sembahyang, mereka akan menunaikan zakat, mereka akan menyuruh melakukan yang ma'ruf, dan mereka akan mencegah melakukan yang mungkar, dan kembalilah kepada Allah setiap daripada urusan. Artinya semuanya akan mendapat pahala dan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا معشر المؤمنين ويا معشر المتقين اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Sidang Jumaat yang berbahagia, hari Jumaat yang kita sambut pada hari ini berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang disinonimkan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kecintaan kepada Nabi, banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa kita menyebut keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan ihya'us sunnah, hidupkan sunnah Nabi daripada yang kecil-kecil sehinggalah Nabi memerintah negara dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kalau ditanya kepada setiap orang Melayu di tempat kita ini, adakah kamu ingin menjadi pencinta kepada Nabi? Kamu ingin menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu jawapannya ialah ya. Bagaimanakah antara ciri-ciri pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Taala menjelaskan di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. Muhammad itu pesuruh Allah, dan orang-orang yang akan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara sifat mereka iaitulah mereka bersangatan benci kepada kekufuran. Bukan sekadar orang yang kufur. Maksud orang kufur ini bukanlah orang kafir yang menyokong Islam, tetapi mereka benci kepada orang kafir yang menentang Islam. Bukan sekadar itu, mereka akan benci kepada manusia yang mempunyai sifat kekufuran di dalamnya yang menentang Islam. Contohnya golongan munafik yang pada zahirnya mengaku Islam, dalam hatinya menentang agama Allah. Golongan fasiq, golongan yang terang-terang menyatakan penderhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga iaitulah golongan yang tidak sayang dan cinta kepada agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi ruhama'u bainahum, mereka akan berkasih sayang sesama mereka, bukan dengan ikatan bangsa. Kerana Nabi sebut, laisa minni man da'a ila asabiyah, bukan daripada kalanganku orang yang sentiasa mencetuskan semangat, sentiasa mengutamakan bangsa sekalipun dalam kejahatan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikatan yang dimaksudkan walaupun apa bangsa, walaupun bagaimana rupa mereka, tetapi ikatan yang dimaksudkan ialah ikatan akidah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka akan berkasih sayang seumpama saudara kandung yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita perlu lakukan.
jika kita ingin menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk dihayati maksudnya, dan kemudian dijelmakan dalam kehidupan untuk mendustur, iaitulah perlembagaan negara dan hidup kita di atas muka bumi. Insya-Allah kita akan mendapat keridaan Allah di dunia dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم انصر المجاهدين في مصر، اللهم انصر المجاهدين في ماليزيا، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهزل الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وقلل عددهم واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين في البر والبحر من المسلمين. وقنا شر الظالمين، وقنا شر الظالمين، وقنا شر الظالمين، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الفاسقين، وانصرنا على القوم الظالمين، وانصرنا على القوم المنافقين. واختم لنا يا ربنا منك بخير يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.